Okey, sekarang kita akan pertimbangkan kes untuk dua pemboleh ubah. Okey, katakan kita ada suatu persamaan berparameter. Okey, iaitu kita ada x dan y, yang mana x adalah fungsi kepada u dan v, dan y juga adalah fungsi kepada u dan v. Okey, yang mana persamaan berparameter ini sebenarnya menghubungkan titik pada satah xy dengan titik-titik pada satah UV. Okey, sebagai contoh kita ada di sini satu titik warna merah adalah UV. Okey, dia berada dalam satu rantau S di sini. Kemudian kita ada satu penjelmaan ataupun pertukaran pemboleh ubah kita namakan sebagai T, yang mana T akan memetakan UV kepada satu titik dalam satah XY di sini, yang dinamakan sebagai titik XY lah. Okey, jadinya titik di sini berada dalam suatu rantau R, dan sudah pastilah okey, kalau kita ada satu fungsi, kalau kita ada fungsi 1 demi 1, okey, kita boleh dapatkan songsangan kepada T, iaitu T negatif 1 di sini, yang memberikan nilai UV kepada XY. Okey, jadi kita boleh tulis sebagai T UV di sini dalam domain sama dengan XY. Okay, yang mana X dan Y adalah boleh jadi fungsi kepada U dan V. Okey, jadi kita boleh anggap UV iaitu di sini adalah input, dan XY kita boleh anggap ini sebagai satu output kepada penjelmaan T. Seperti saya beritahu tadi, jika T adalah satu fungsi 1 dengan 1 atau 1 demi 1, maka kita boleh dapatkan songsangannya, iaitu songsangan memetakan XY kepada U dan V. Okey, setelah kita ada satah UV seperti ini, okey, kemudian kita ada garis ataupun grid. Okey, jadinya kita ambil satu garis menegak, contohnya di sini kita ada warna biru. Okey, jadinya garis biru di sini mempunyai satu nilai U yang malar. Okey, contohnya U sama dengan 1 sebagai contoh. Okey, kemudian kita ada contohnya garis-garis yang lain lagi. Okey, kemudian katalah melalui transformation ataupun penjelmaan T, okay, kita dapat suatu garis ataupun lengkung, yang mana lengkung ini adalah mempunyai nilai U yang yang warna biru mempunyai nilai U yang malar, maka lengkung ini dinamakan sebagai lengkung U malar. Okey, maksudnya di sini adalah jika di sini U sama dengan 1, okey, adalah satu garis menegak. Okey, bila kita lakukan penjelmaan pada T, garis yang menegak tadi mungkin tidak lagi menegak, mungkin dia adalah suatu lengkung, tapi lengkung tersebut kita panggil adalah sebagai lengkung U malar ataupun constant U curve pada satah XY. Sama juga kalau kita ada garis bintang di sini warna ungu, okey, mungkin nilainya di sini V sama dengan 2 sebagai contoh. Okey, jadi dia adalah satu garis lurus sebab dia ada berada dalam satah UV. Tapi bila kita lakukan penjelmaan, mungkin kita tak dapat lagi garis yang lurus, tapi kita dapat satu garis yang ataupun satu lengkung. Okey, tapi nilainya adalah V sama dengan 2. Okey, malar, ataupun kita panggil constant V curve ataupun lengkung V malar. Okey, dalam beberapa situasi, pertukaran pemboleh ubah dengan menggunakan penjelmaan T boleh memberikan output yang lebih sesuai untuk dilakukan kameran berganda. Okey, kenapa kita lakukan penjelmaan? Okey, kenapa? Okey, kita lakukan penjelmaan sebab setengah kes adalah
kawasan ataupun kita kata rantau yang diberikan oleh penjelmaan selalunya lebih sesuai ataupun lebih mudah untuk kita lakukan kameran. Okey, kalau begini lainlah. Okey, di sini nampak penjelmaan T memberikan rantau ataupun kawasan yang lebih mungkin lebih suka untuk kita kamerkan. Tapi kalau kita terbalikkan dia, kita nampak rangsangan kepada T adalah memberikan kawasan yang mungkin lebih ataupun rantau lebih mudah untuk kita kamerkan. Kita akan tengok contoh lepas ni, okey, untuk lebih faham. Okey, okey.